إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى bab adanya sebahagian orang Muslim yang masuk syurga tanpa hisab. Bab yang seterusnya yang kita akan bincang pada malam ni, iaitu ada di kalangan umat Islam Muslim yang akan masuk syurga tanpa hisab. Tanpa hisab. Itu kelebihan bagi mereka lah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yadkhulu min ummati zumratun hum 70,000 tudhi'u wujuhuhum idha'atal qamar lailatal badri. Qala Abu Hurairah faqala Ukashah ibn Mihsan al-Asadi yarfa'u namiratan alayhi faqala ya Rasulullah ud'u Allah ay yaj'alani minhum. قال اللهم اجعله منهم ثم قام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم فقال سبقك عكاشة. رواه Bukhari wa Muslim. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini, katanya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan ada serombongan umatku. Yang ini khusus bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebanyak 70,000. Mana 70,000 orang. Yang akan masuk syurga tanpa hisab. Masuk syurga tanpa hisab. Wajah mereka bercahaya bagaikan bulan purnama. Ini wajah mereka yang masuk syurga tanpa hisab di akhirat besok. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, maka berdirilah Ukashah bin Mihsan al-Asadi sambil menjinjing selimutnya. Dia pegang selimut dia. Nah. Lalu berkata, ya Rasulullah, doakan semoga Allah menjadikan aku daripada golongan mereka itu. Maka Nabi SAW berdoa, ya Allah, jadikanlah dia daripada golongan mereka. Yang ini golongan yang masuk syurga tanpa hisab. 70,000 orang. Nabi berdoa, jadikanlah dia daripada golongan mereka. Dalam riwayat yang lain, anta minhum. Nabi kata, mu memang dari kalangan mereka. Kemudian seorang sahabat dari kalangan Ansar berdiri dan berkata, ya Rasulullah, doakan semoga Allah menjadikan aku termasuk golongan mereka. Nabi SAW menjawab, engkau sudah didahului oleh Ukashah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Daripada hadis ini kita boleh ambil faham tentang adanya di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seramai 70,000 orang yang akan masuk syurga tanpa hisab. Mana dia boleh masuk direct syurga. Sedangkan prosedur dia, SOP untuk masuk syurga ni, dia kena ada hisab dulu. Dia kena nilai dulu segala amal yang kita buat. Tak, yang pertama yang akan dihisab segala amal kita ni yang melibatkan kita dengan Tuhan, as-salah. Nabi kata, semayang. Itu benda pertama yang akan dihisab, iaitu semayang kita. Kalau semayang comel, clear beres, Tuhan terima semayang, benda lain jadi mudah. Ini disebut dalam hadis. Benda yang pertama yang akan dihisab antara kita dengan manusia, adam, darah. Yang melibatkan darah. Kalau kita pernah menumpahkan darah orang, pernah membunuh jiwa yang tidak bersalah, maka ini benda yang pertama yang akan dihisab. Tak, berkait dengan Tuhan, as-salah. Berkait sesama manusia, adam, darah. Tak, berkait darah. Tiba-tiba ada di kalangan umat Nabi kita ni, tak, yang akan masuk syurga tanpa hisab. Dibangkitkan di akhirat besok, di mahsyar, lalu dipanggil, diseru nama-nama mereka ni masuk syurga selalu. Masya Allah. Tak.
Dalam hadis yang lain, para sahabat bercerita tentang guana kok perangai orang ni. Siapa mereka ini? Tak? Ada di kalangannya cerita begini, kata begini, macam-macam lah. Tak? Ada hadis lepas ni. Tak? Lalu ada macam-macam pandangan di kalangan sahabat. Sebab Nabi lepas Nabi cerita ni 70,000 yang masuk syurga ni, lalu Nabi pun masuk dalam rumah dia. Sahabat ada di dalam majlis tu bersembang sama dia. Siapa mereka ni? Ada kata sahabat-sahabat yang awal masuk Islam. Ada kata sahabat yang tak pernah menyembah patung berhala. Macam-macam pandangan lah. Lalu bila Nabi keluar, sahabat ni pun bertanya. Nabi tanya para sahabat, "Lah, mu sembang ham dia ni? Kami sembang, kami bincang tentang siapakah mereka yang masuk syurga tanpa hisab ni, 70,000 orang ni." Tak? Lalu Nabi pun sebut di antara ciri-ciri mereka, mereka ini tidak berubat dan tidak minta untuk diubat. Nah, tidak ruqyah dan tidak diminta untuk diruqyah, dijampi. Ini salah satu sifat mereka, iaitu mereka tidak berubat. Apabila sakit, mereka bersabar lagu tu sahaja. Nampak tak? Kita pernah sebut hadis ni, bila ada orang tanya tentang mesti ke kena vaksin kita ni? Tak? Mesti ke vaksin? Tak? Kata gitu lah hukum dia lah. Para ulama sebut berubat ni hukum dia harus. Dia tak jadi wajib, dia tak jadi sunat, dia harus sahaja. Malah kalau kita tinggalkan berubat, kita sanggup bersabar, setengah ulama kata itu lebih afdal. Itu lebih afdal. Sebab apa? Sebab golongan yang masuk syurga tanpa hisab yang Nabi sebut 70,000 orang ni, memang salah satu sifat-sifat khusus bagi mereka ni, mereka tidak berubat dan tidak minta untuk diubat. Nampak tak? Ni sifat mereka. Oleh kerana itu, kesabaran mereka yang tinggi ini, Allah masukkan mereka syurga tanpa hisab. Ini satu. Kedua, dalam ramai-ramai sahabat yang dengar Nabi sebut tentang 70,000 di kalangan, maknanya mereka ni senarai mereka hanya 70,000 je list mereka ni. Tak lebih tak kurang 70,000 orang. Tiba-tiba Uqashah radhiyallahu anhu bin Mihsan Al-Asadi ni angkat tangan ataupun dia bangun, dia berdiri, "Ya Rasulullah, mu tolong doa biar aku ni termasuk dalam golongan mereka." Dalam riwayat yang kita baca ni, Nabi terus doa. Nabi kata, "La, Allahumma ja'alhu minhum." Ya Allah, jadikanlah Uqashah ni dari kalangan mereka. Itu doa Nabi. Ada riwayat yang lain mengatakan memang Nabi kata, "Anta minhum." Mu ni dari kalangan mereka dah, wahai Uqashah. Faham? Maknanya ada sahabat yang telah Nabi resmikan ataupun Nabi beri pengakuan bahawa dia ni dari kalangan sahabat yang masuk syurga tanpa hisab. Guna gamuk kalau kena tanpa dia kita tu. Sedap duduk lah. Tak nampak dalam surau. Kita beres dah. Masuk syurga tanpa hisab dah. Tapi sahabat dah, mereka kekal, mereka berjuang, mereka dah tingkatkan amal mereka walaupun mereka dah disenarai dari kalangan ahli syurga dah. Masuk syurga tanpa hisab. Ada 10 orang sahabat yang dijamin syurga dah. Nabi jamin dah syurga 10 orang sahabat ni. Antaranya 4 orang khalifah kita. Nampak tak? Uthman bin Affan salah seorang dia. Tiba-tiba Sayyidina Uthman bila pergi ziarah kubur menangis di kubur. Sahabat lain ataupun tabi'in tanya, "Bapa mu nangis? Mu ambil lagi mu nangis. Sedangkan mu Allah dah jamin, Nabi dah jamin mu ni ahli syurga. 10 orang mubasyirin bil jannah. 10 orang yang dijamin syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi senaraikan nama-nama dia. Salah seorangnya Uthman bin Affan. Tiba-tiba Sayyidina Uthman menangis di kubur bila pergi ziarah kubur. Sayyidina Uthman kata, "Ya betul. Memang Nabi jamin dah aku masuk syurga. Tapi Nabi tak pernah beri jaminan aku selamat daripada azab kubur. Aku selamat daripada azab kubur." Pun dia menangis. Nampak tak? Sebab memang orang yang masuk syurga belum tentu selamat daripada azab kubur. Betul tak? Sebab azab kubur ni penyebab dia benda dosa yang kita buat. Apa sahaja dosa yang kita buat yang tidak clear lagi, tak dimaafkan, tak diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini penyebab azab kubur kita.
besar ke dosa itu ataupun kecil dosa itu, tetap dia jadi azab kubur. Sebagaimana dalam hadis yang Nabi ceritakan tentang dua ahli kubur yang diazab. Salah satunya kerana apa? Kerana mendedahkan aurat ketika dia qada hajat, ketika dia buang air kecil. Kena azab kubur. Itu saja kecil. Bukan kecil orang kaki lipat orang ni. Kecil yang yang mendedahkan aurat dia. Guana mendedahkan aurat. Dah kalau gitu dah boleh lolos luar kita dah nyaman. Bukan. Maksud dia qada hajat di luar tanda. Dia bukan tempat dia. Di tepi jalan ke, di mana di dalam semok ke apa, tapi dia mendedahkan aurat sehingga dilihat oleh orang lain. Ini salah. Ini penyebab dosa dan ini penyebab azab kubur. Apa tak? Dalam riwayat yang lain kata la yastanzihu an baulihi. Dia tidak membersih dengan baik ketika dia qada hajat. Main lesen-lesen lebih kurang gitu, lepas tu pergi semayang. Ini antara penyebab azab kubur. Oleh kerana itu kita kata para sahabat ni, walaupun Nabi dah beri jaminan dia ni ahli syurga, dia ni masuk syurga tanpa hisab, Masya Allah dia kekal terus beramal. Di kalangan kita ni, orang kemamang kita ni pun ada. Ada tak mereka ni yang semayang pakai niat je. Tak? Alasan dia sebab dia dah sampai tahap maqam yakin. Jadi dia kata dia semayang pakai niat. Jadi kemamang kita ni tak? Yang main saya ni. Jadi kita kata mu ni bisa pada Ukasyah lagi. Ukasyah telah dijamin oleh Nabi SAW masuk syurga tanpa hisab. Pun dia masih semayang macam biasa juga. Tak? Dia masih bangun qiyamul lail. Dia masih puasa sunat. Mu ni siapa beri jaminan pun dah tahu tiba-tiba semayang pakai niat. Puasa pakai niat. Betul tak? Kita beri atas muka lagu tu ke pokok ni. Baru dia mikir sikit. Yang pelik masalah pokok ni time makan tak pakai niat pula. Time makan kena arah banyak sungguh tak? Patut time makan pun pakai niat. Dah pun sampai tak yakin dah kan? Tak? Yakin Allah beri rezeki tak makan lah. Pakai hidu. Alhamdulillah kita baik dah. Tak? Siapa tak yakin dah kan? Ni tak time makan 3-4 pinggang nambah dah. Tapi time semayang saya tak yakin dah. Pakai niat sahaja. Time puasa pakai niat sahaja. Masya-Allah kita kata. Lebih hebat daripada Ukasyah, lebih hebat daripada sahabat yang 10 orang yang dijamin syurga. Satu. Kedua, daripada hadis ni juga ada sahabat yang lain dari kalangan Ansar angkat tangan juga ataupun berdiri juga, ya Rasulullah, tolong doakan bergetek. Tak? Tolong doakan neku getek. Tiba-tiba Nabi tak doa ke dia ni. Nabi kata sabaqaka Ukasyah. Tak? Ini beraduh Nabi SAW. Kita boleh tengok fiqh ataupun adab Nabi dengan para sahabat. Nabi tak kata mu bukan dari kalangan mereka. Kalau kata gitu gua dengan mu wasati member tak. Tapi Nabi kata sabaqaka Ukasyah. Dan Ukasyah tak dan kamu. Satu, adab Nabi mana Nabi tak menafikan bahawa dia bukan dari kalangan mereka. Cuma Nabi kata mu tak dan kamu. Dan kamu Ukasyah dulu doa. Satu. Kedua, apa Nabi tak doa getek ke dia? Sebab kalau Nabi buka lagi ruang, Nabi doa, kan bangun orang lain pula, ya Rasulullah doa getek kamu. Dia Rasulullah doa, apa sudah tak habis majlis. Tak. Habis orang pakat nak minta supaya doa. Lalu Nabi hentikan setakat Ukasyah sahaja. Ini sebahagian penafsiran para ulama tentang hadis ni dan kenapa Nabi tidak mendoakan kepada dia. Bukan kata dia ni bukan dari kalangan ahli syurga ataupun yang masuk syurga tanpa hisab, tetapi sekadar Nabi cukup Nabi beri kepada Ukasyah sahaja dan Nabi tidak menafikan dia dari kalangan mereka. Satu. Ada tak di kalangan 70,000 orang ni hak dang kita? Ada tak bagai? Ada. Sebab memang disebut bahawa di kalangan umat Nabi Muhammad ni bukan di kalangan sahabat sahaja. Ada juga siapa tahap kita ni wallahu alam. Tak, kalau kita bersungguh dalam beramal, boleh jadi kita tergolong dalam golongan ni, iaitu masuk syurga tanpa hisab. An Sahl bin Sa'd anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulanna al-jannah min ummati 70,000 aw 700,000 la yadri rawi ayyuhuma qala mutamasikuna akhidun ba'duhum ba'da
la yadkhulu awwaluhum hatta yadkhula akhiruhum wujuhuhum ala suratil qamar lailatal badri. Dalam hadis ini disebut oleh Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pasti akan masuk syurga daripada umatku sebanyak 70,000 atau 700,000. Perawi ragu-ragu. Kita tengok perawi hadis ni baik di kalangan sahabat ataupun di kalangan tabi'in, apabila mereka kurang pasti berapa jumlah yang Nabi sebut ataupun berapa angka yang Nabi sebut, mereka akan sebut terang dalam hadis. Mereka akan nyatakan keraguan mereka dalam hadis. Nak ayam din disiplin ilmu mereka, amanahnya mereka dalam menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan buat main kita. Para sahabat khususnya, mereka adalah golongan yang udul. Bukan kita kata para sahabat ni tak maksum, tak buat dosa, dah. Tetapi dalam bab menyampaikan ilmu, khususnya kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka doa mudah. Tak, para sahabat ni tidak bermudah-mudah dalam cakap mendakwa Nabi gini, Nabi gini. Berbeza di zaman kita hari ni, orang mudahnya dia kadang-kadang dia menyampaikan hadis palsu. Tak, bila ada orang tegur dia buat relax saja, masya-Allah. Kita kata beza sungguh kita dengan para sahabat dan juga ulama-ulama hadis di zaman silam khususnya. Mereka cukup-cukup berdisiplin, jaga disiplin, jaga adab mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ni orang mudah, dia sabar, dia cerita ni Nabi kata gini, Nabi kata gini. Jangan. Kita kata. Tak, orang main kod media sosial ni pun mudah-mudah dia sebar hadis-hadis palsu. Tak. Tahun ni lah sejak PKP ni rasa tak keluar lagi. Kalau dulu ada sama. Awal bulan, setiap awal bulan, tak, siapa yang memperingati awal bulan Rejab, siapa yang memperingati awal bulan Zulkaidah, maka dia akan dijamin syurga. Macam-macam dia punya tu. Padahal Nabi tak pernah sebut apa benda tu, tapi dia duduk sebar ke WhatsApp, ke Facebook dan sebagainya. Apa tak? Kadang-kadang dia sebar zikir-zikir tertentu dan dinisbahkan kepada Nabi. Nabi suruh buat gini, Nabi suruh buat gini, Nabi suruh buat gini. Kita kata jangan bermudah. Para sahabat kita tengok dalam menyampaikan hadis, kalau dia ragu ucapan itu betul tak gini, dia akan nyatakan bahawa ini keraguan dia. Tengok dia kata tak, rawi ataupun perawi hadis ni ragu-ragu antara 70,000 dan 700,000. Hak mana dia ragu. Dalam meriwayatkan hadis ini sambil berpegangan satu sama lain, tidak masuk yang pertama sehingga masuk juga yang akhir. Wajah mereka bagaikan bulan purnama. Mana puak hak 70,000 ni dia akan masuk sekaligus serombongan. Tak, dia masuk syurga ni sambil berpegang dengan tangan. Nabi sebut dalam hadis ni, tak masuk yang pertama melainkan yang terakhir masuk sekali. Maknanya dia masuk sekaligus. Tak, dia masuk sekaligus. Dah muak ke pintu syurga ni? Muak tak muak? Muak lah weh. Tak, dalam hadis yang lain Nabi kata pintu syurga ni seluas daripada mana? Daripada Makkah ila Busra. Mana Busra? Nabi sebut dua dalam hadis tu, antara Mekah dengan Busra, dengan Mekah dengan satu tempat lagi Nabi sebut. Hari ni kita dalam telefon kita masing-masing kita ada Google Map. Jadi dengan Google Map ni para ulama kita dia cek jarak antara Busra dan Mekah dengan satu tempat lagi, saya lupa dia nama tempat saya lagi. Tak, bila diukur dua tempat yang Nabi sebut ni, betul tepat sama jauh jarak ni, menunjukkan itulah pintu syurga yang disebut dalam hadis, bahawa keluasan pintu syurga setara tu. Maka menasabahlah kalau boleh masuk sekaligus 70,000 ni. 70,000 orang ni yang masuk syurga tanpa hisab, dia akan masuk secara rombongan sekaligus. Tak, sekaligus. Nabi kata tak masuk yang awal melainkan masuk yang terakhirnya, masuk sekaligus di dalam syurga. Wajah mereka pula berseri-seri seperti bulan purnama di malam hari. Itu cahaya wajah mereka. Dan bila Nabi sebut bercahaya muka ni, memang orang tu bercahaya sungguh. Ada dalam hadis Nabi kata nadarallahu mra'an
Nabi kata Allah akan beri cahaya pada wajah seseorang yang mendengar hadis aku, lalu dia jaga betul-betul hadis itu dan dia menyampaikan hadis aku ini. Dan kita pernah tengok ulama-ulama hadis ni yang bersungguh jaga hadis ni, memang wajah mereka seolah-olah bercahaya. Salah seorang yang dang zaman kita ni dikenali sebagai Syekh Albani rahimahullahu taala. Salah seorang ulama hadis yang sempat zaman kita meninggal dah hamba Allah ni. Nah. Tapi masya-Allah wajah dia bercahaya, sungguh kita. Bercahaya wajah dia. Sebab dia jaga sungguh hadis Nabi. Orang jaga hadis Nabi, Nabi sebut nadarallahu mar'an. Allah akan beri cahaya pada wajah dia. Nah, sebahagian ulama kata cahaya ni di akhirat besok. Tapi tak, sebahagian ulama kata tak, di dunia Allah dah beri. Air muka dia berseri-seri. Air muka dia berseri-seri. Masya-Allah. Dan menjadi kemuliaan untuk dia. Kita boleh bayang ramai-ramai ulama tiba-tiba nama dia direken sekali dengan nama Nabi. Nampak tak? Contoh kita ambil Imam Bukhari. Sebelum Imam Bukhari kita ambil sahabat Abu Hurairah. Siapa tak kenal Abu Hurairah? Tak? Kita tanyalah siapa pun di kalangan umat Islam ini kenal tak Abu Hurairah? Kenal tak perawi hadis? Mana-mana ada hadis Nabi disebut, akan disebut nama dia. Betul tak? An Abi Hurairah, qala Abu Hurairah, haddatsana Abu Hurairah. Akan dinyata nama dia. Sekali dengan nama Nabi SAW. Kemuliaan tak kemuliaan ni kita kata. Jadi satu kemuliaan untuk dia. Bawah sikit lepas pada tu kita ambil Imam Bukhari. Lah. Tak ada hadis melainkan akan disebut rawahul Bukhari, rawahu Muslim. Tak ada ke ulama lain? Ada ulama lain ni. Yang mahir tentang hadis, yang mahir. Tapi nama dia disebut-sebut sekali. Hari ni zaman kita hari ni ada tak ulama hadis? Ada ulama hadis. Tapi nama yang disebut-sebut dengan nama Nabi ni, sekali hadis Nabi ni, antaranya Albani rahimahullah ta'ala. Hari ni kalau kita beli kitab di alam Melayu kita ni kurang lagi. Tapi kalau kitab di negara Arab, kitab Arab ni, kalau kita beli hari ni, boleh katakan semua kitab Arab ni dia ada nota kaki belakang. Tak? Kan bila dalam hadis, contoh kitab kita ni ada hadis ya, cerita hadis ni. Dia akan letak nota kaki bawah hadis ni rawahu, kata qala Albani sahih. Hadis ni Albani mensahihkan hadis ni. Hadis ni Albani kata dhaif. Hadis ni nampak tak? Semua kitab boleh katakan. Baik kitab fiqh, baik kitab akidah, apa saja kitab, orang akan nisbahkan mana-mana hadis yang ada dalam kitab tu, dia akan nakalkan pandangan Albani dalam mentasihihkan hadis ni. Kemuliaan tak kemuliaan kita kata? Kemuliaan. Nampak tak? Menjadi satu kemuliaan. Nama dia disebut sekali dengan nama Nabi SAW. Ini betul-betul kita kata kemuliaan yang Allah beri. Tak? Ada lagi ulama lain. Ulama hadis nama kita ni ada lagi. Antaranya Syekh Arnaud rahimahullahu ta'ala. Dia ada dua beradik. Pun juga berkecimpung dalam ilmu hadis. Bersungguh dia dalam mentasihih hadis. Dan nama dia juga antara nama-nama yang disebut-sebut apabila kita sebut tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita kata ada sebahagian orang tak setuju dengan Syekh ni. Antara Syekh Albani, ada orang yang condemn, dia kata Syekh Albani ni kadar sini dia kata sahih, kadar sini dia kata dhaif. Kita kata biasa benda tu. Para ulama mereka tidak maksum. Para ulama ni mereka tidak terlepas dari kesilapan. Pun begitu dia bersungguh dah. Dia berusaha dah untuk menilai ataupun mengkaji hadis-hadis Nabi ni. Siapa nak kerja benda ni? Ikut riwayat anak-anak murid dia kata Albani ni, sekali dia duduk dalam pustaka dah. Dia kerja dia tak ada tempat lain. Duduk di pustaka. Berjam-jam, kadang 9 jam sehari dia duduk di pustaka. Itu boleh bayang. 9 jam sehari. Masya Allah. Dah buat benda. Dia balik kita hadis. Lebu kita hadis dengan dia. Memang patutlah Allah beri kemuliaan kepada dia. Memang patut. Ini benda. Jadi orang yang masuk syurga tanpa hisab ni, begitulah wajah-wajah mereka Nabi sebut. Suratul Qamar
lailatal badri, seperti bulan purnama di malam hari. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kharaja alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawma faqala uridat alayya al-umam faja'ala yamurru an-nabiy ma'ahu ar-rajul wan-nabiy ma'ahu ar-rajulan wan-nabiy ma'ahu ar-rahtu wan-nabiy laysa ma'ahu ahad wa ra'aytu sawadan katsira sadda al-ufuq farajawtu an takuna ummati faqila hadha Musa wa qaumuhu thumma qila li unzur fara'aytu sawadan katsiran sadda al-ufuq faqila li unzur hakadha wa hakadha fara'aytu sawadan katsiran sadda al-ufuq faqila haula ummatuk wa ma'a haula 70,000 yadkhuluna al-jannah bighairi hisab fatafarraqa an-nasu wa lam yubayyin lahum fatadhakara ashabun nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalu amma nahnu fawulidna fi syirki walakinna amanna billah wa rasulih walakinna haula hum abnauna fabalagha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala humul ladina la yatatayyaruna wa la yastarquna wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun faqama Ukashah ibn Mihsan faqala aminhum ana ya Rasulullah qala na'am faqala akhar faqala aminhum ana faqala sabaqaka biha Ukashah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Ini hadis yang lengkap tentang golongan yang masuk syurga tanpa hisab ini. Riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dia kata pernah satu hari Nabi keluar, duduk bersama kami, lalu Nabi pun cerita tentang pengalaman dia masa dia Isra wal Mi'raj. Nabi kata, "Urida, dibentangkan kepada aku di kalangan umat-umat manusia ni, faja'ala yamurun nabiyyu ma'ahu rajul." Ada di kalangan nabi-nabi yang Allah pernah utuh atas muka bumi ni, rasul-rasul yang Allah utuh atas muka bumi ni, hanya ada seorang je pengikut. Allah, kita boleh bayang. Nabi ni bukan ustaz Nah, nabi, rasul yang Allah hantar, yang Allah utus, dakwah kampung dia, hak ikut seorang je. Kita mari kalau ada 3 orang surau, berasa tak sedap dah nak kuliah hang. Berasa tahu hati nak kuliah. Ni bayang, dia berdakwah lama tak tahulah lama ni Nabi tak sebut lama. Tapi seorang je pengikut. Allah, kita kata tak capai KPI kita panggil tak. KPI yang sepatutnya tak capai kalau ikut bacaan kita lah. Tak? Tetapi dia tetap berjuang, dia tetap berdakwah, dia tetap sabar walaupun seorang pengikut. Seorang daftar jadi ahli. No, jangan kita tak. Wan nabiyyu ma'ahu rajulan. Ada juga orang nabi berdakwah, punya berdakwah 2 orang je jadi ahli. 2 orang je ikut. Allahu akbar. Tapi boleh pahala tak dia? Boleh. Hari ni orang duk banding antara ustaz-ustaz hak mengajar ilmu sunnah dengan antara ustaz-ustaz jenis kara. Dia kata tengok. Dia tengok, dia kata tengok hak orang tengok saja pun kita tahu dah hak mana betul, hak mana salah. Orang hak mengajar qala Allah qala Rasul ada 100 orang, kadang tak sampai 100 orang view. Dan ni kan orang gila main view kat internet ni kan. Tak? Nampak tak? Kalau tengok kita kuliah amalan ni ada berapa orang? Ustaz Cimi berapa orang ada Ustaz Cimi? Tak ada seorang lagi. Tak? Nampak tak? Tapi dia kata tengok ustaz ni macam mana salah 3,000 orang tengok, 7,000 orang tengok. Masya-Allah kita kata. Bukan tu panduan kita tak? Panduan dia benda sebut betul tak betul, kena tak kena. Kalau tak ada orang pun dengar mu kuliah tapi mu sebut kena dengan ajaran Allah, ajaran Rasul. Betul mu pihak yang benar. Tapi tiba-tiba mu mengajar benda tak betul. Walaupun ramai orang ikut, ramai orang dengar. Tiba-tiba dia main ngajar dak. Orang tanya dia tentang mandi safar. Raja dengar dak bab mandi safar. Kita ni dak kenal dak sasah budak ni dak tahu langsung dia mandi safar ni dia dak. Tapi dulu zaman hari tu dak, masyarakat kita, bukan masyarakat kita sajalah. Boleh katakan di kalangan umat Islam ni berlaku benda ni. Mandi safar pada bulan safar dia buat mandi. Benda sebab dia punya iktikad pada bulan safar ni ada bala, ada musibah. Betul tak betul ni? Syariat kena dengan agama tak? Tak kena. Bercanggah terus dengan hadis Nabi SAW. Tak? Nabi pernah sebut dalam hadis. Tak? Tiada tatayyur.
Tiada anggapan sial pada hari-hari tertentu, pada bulan-bulan tertentu, dan tiada anggapan sial pada bulan Safar. Jelas Nabi sebut dalam hadis ni. Tiba-tiba ada seorang pendakwah ni, kita malah sebut ustaz, kita kata pendakwah lah, tak tahulah dia dakwah benda. Bila orang tanya bab mandi Safar, dia kata mandi Safar ni ikhtiar kita, dia kata. Boleh buat, tak ada masalah. Masya-Allah. Sedangkan boleh katakan fatwa setiap negeri mengharamkan mandi Safar ni. Dia kata tu fatwa. Masya Allah, kita kata. Tak. Jangan kita kata, oh bila tengok, oh dia ni 7,000 orang tengok, takkan salah lagi. Jangan gitu. Tak. Bukan tu. Kita tengok Nabi ni. Tak, kita kata. Takkan kita kata, ni Nabi ni view dah tinggi ni. Tak. Seorang je pengikut. Ni 2 orang je pengikut. Bukan. Kita kata, kebenaran itu bukan duduk pada ramai orang ikut ke tak. Tapi kebenaran itu kena pada wahyu Allah. Qala Allah, qala Rasul. Kena hak mu bawa, mu betul. Tak, mu di pihak yang benar. Hak ni panduan kita. Jangan kita pandu dengan image. Oh, dia pakai serban, dia pakai jubah dia. Tak. Dia pengikut ramai. Kalau nak main buat pengikut ramai, kepok ramai lagi orang ikut. Tak. Di stadium bola bawah ni berapa ribu orang? Tak. Hak tengok bola bawah ni. Duduk rapat-rapat ada kita lagi. Malam ni kita yang mari, rapat malam ni. Tak. Kenapa tak? Bang, ramai mana orang tengok bola? Orang pergi kepok ramai mana? Puluhan ribu dah kan kita kata kepok betul kot sebab ramai orang pergi. Mana boleh gitu tak? Itu bukan panduan kita. Panduan kita qala Allah qala Rasul. Benda hak membawa kena dengan Allah, kena dengan kehendak Rasul, kehendak Allah, mu di pihak yang benar. Ada Nabi 2 orang saja pengikut. Nabi kata tak? Wan nabiyyu ma'ahu rahtu. Dan ada Nabi yang Nabi kata benda ada sekumpulan manusia. Ar-rahtu ni tak sampai 10 orang. Ar-rahtu ni lebih kurang kat 10 orang pengikut dia. Bukan sehari, bukan 2 hari berdakwah ni sampai habis umur dia berdakwah. Ar-rahtu saja. Sekumpulan manusia saja yang ikut dia. Tapi hak sedih lagi Nabi kata wan nabiyyu laisa ma'ahu ahadun. Ada Nabi tak ada seorang pengikut. Bacaan kita kau betul tak dakwah Nabi ni tak? Ikhlas tak Nabi ni siapa tak ada orang ikut langsung ni. Tak, bukan tu bacaan dia. Ujian untuk dia. Tak. Tetapi dia tetap Allah beri ganjaran untuk dia. Dia dah berusaha habis tak. Tapi wan nabiyyu laisa ma'ahu ahad. Ada nabi di kalangan nabi yang tak ada seorang pengikut dia. Tiba-tiba Nabi kata wa ra'aitu sawadan katsira. Tiba-tiba aku tengok ada nabi yang Allah hitam tu pengikut dia. Lalu Nabi menyangka farajautu an takuna ummati. Aku buat apa ni umat aku kok ramai gini semua ni? Lalu Jibril kata, "Dak, ini umat Musa alaihissalam." Nabi Musa pengikut dia ramai juga. Belang-belang jahat Bani Israel ni dengan Nabi Musa dia orang kata benda tak boleh nak pergi dengan Nabi Musa ni sebab Nabi Musa backing. Dah backing apa saya tembuk orang mati terus. Tu kena jenis Nabi lagu tu dengan puak Bani Israel ni baru tu pun belang-belang gitu pun nya kerah kepala. Ni puak Bani Israel. Tapi ramai yang mengikut. Sawad dan azim. Nabi sebut dalam hadis ni hitam yang ramai, mana ramai pengikut, iaitu pengikut Nabi Musa alaihissalam. Lalu Nabi diperlihatkan faraitu sawadan katsiran saddal ufuq. Tiba-tiba aku tengok hitam pula menutupi ufuk terus. Tengok belah ni hitam juga, lebih ramai berkali ganda daripada umat Nabi Musa tadi. Inilah umatmu wahai Muhammad. Maknanya umat pengikut Nabi Muhammad ni ramai. Pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih ramai daripada umat-umat terdahulu. Nampak tak? Umat-umat terdahulu bayang ada seorang, ada 2 orang. Nabi Nuh alaihissalam berapa orang agak-agak? Para ulama sebut tak sampai 100 orang. Tak, habis tinggi kata 100 orang sahaja. Pengikut Nabi Nuh alaihissalam. Berdakwah lama mana? Hampir 1000 tahun. Hampir 1000 tahun. Allah, kalau kita kata letak jawatan lah main dia peseng dah. Tak cakap nak buka pun dah. Buka cawangan pun ada seorang cawangan tu bukan ada seorang. Tak. Tapi dia tetap berjuang, tetap berdakwah, tetap menyampaikan kebenaran. Faqila haula ummatu, inilah umatmu wahai Muhammad. Wa ma'a haula,
dalam ramai-ramai umat ni hok ramai ni, dak disebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Dalam ramai-ramai umatmu wahai Muhammad, ada 70,000 orang yang akan masuk syurga tanpa hisab. Fatafarraqan nas. Lepas tu Nabi tak cerita siapa mereka ni. Tak? Nabi tak cerita siapa mereka. Fatafarraqan nas wa lam yubayyin lahum. Nabi tak cerita siapa. Lalu di kalangan para sahabat ni berselisih pandangan siapa sebenarnya ni. Tak? Kita ke? Ada orang kata mungkin kita kot. Tak? Fatadzakara ashabun Nabi faqalu amma nahnu fawulidna fi syirki. Ada di kalangan mereka, kita tak layak masuk syurga tanpa hisab ni. Sebab di kalangan kita ni ada yang lahir dalam keadaan syirik kepada Allah. Sebab sahabat kan sebelum jadi sahabat, sebelum terima dakwah Nabi ni, ada di kalangan mereka yang syirik kepada Allah. Ada di kalangan mereka ni yang pernah bunuh orang. Mana ada dosa yang mereka buat. Malah sebesar-besar dosa yang mereka pernah buat adalah dosa syirik kepada Allah. Tak? Sayyidina Umar pernah duduk seorang, dah ada sengih seorang. Orang tanya, dah berapa suka seorang ni Umar? Umar kata, aku teringat zaman jahiliah dulu. Dia kata, zaman jahiliah dulu pernah dia buat patung dengan khum. Patung berhala yang disembah tu dia buat dengan khum. Dia kan khum kan dia melekat kan. Dia topok khum buat patung. Lah dia pun semayang. Tak, minta doa, minta berkat apa. Tai lapar makan. Cubi. Tai lapar cubi. Umar kata bodohnya zaman jahiliah. Patutlah dikenali sebagai jahiliah. Ni di kalangan sahabat. Nampak tak? Tapi bila dia terima Islam, Masya Allah, Allah beri kemuliaan kepada mereka. Tak? Allah beri kemuliaan. Dan mereka tinggal secara total segala bentuk kesyirikan. Sama ada syirik besar ataupun syirik kecil. Segala bentuk bid'ah dalam amalan ni dia tinggal habis. Dia ikut betul-betul ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak tinggal sebuti habuk ajaran Rasul, dan dia tak buat takut tambah pada ajaran Rasul. Ini para sahabat. Nampak tak? Jadi ada di kalangan sahabat kata faulidna fi syirki. Ada di kalangan kami ni yang lahir dalam keadaan syirik kepada Allah. Sembah patung, puja patung. Ada di kalangan mereka yang bunuh orang, ada. Ada di kalangan mereka yang bunuh anak masa kecil. Tak? Sayyidina Umar tak? Kan ada orang cerita kak, kata Sayyidina Umar bunuh anak masa kecil. Tak ada. Ini cerita pelawak. Sampai bawa kita bawa cerita tu. Sebab Sayyidina Umar tak pernah terlibat bunuh anak masa kecil. Ada kan orang cerita? Tu orang cerita. Tu bukan cerita betul. Cerita palsu. Cerita untuk merendahkan martabat Sayyidina Umar. Sebab kita jangan faham zaman jahiliah dia bunuh semua anak puang. Kalau habis orang bunuh anak puang, dah dia nak bini siapa? Faham? Siapa yang bunuh anak puang ni? Di kalangan mereka yang fuqara, fakir miskin. Di kalangan mereka yang mustad'afin, yang lemah. Ada pun golongan bangsawan dia tak bunuh anak dia. Orang kaya dia tak akan bunuh anak dia. Hak bunuh jenis bunuh anak ni, hak jenis basak tege kita panggil tak. Hak jenis tak ada piti. Dia mikir kalau pera ni nak uwi makam dia ni lahnya bunuh. Nampak tak? Bunuh anak puang, takut anak dia ni akan, oleh kerana dia bukan kabilah yang besar, bukan kabilah yang hebat, dia takut kaki orang mari serang kampung dia, orang tahu anak dia jadi pelayan orang, jadi pelacur dan sebagainya. Lalu dia kata daripada dia hina lagu tu anak aku, baik aku bunuh. Lalu dia bunuh masa kecil. Tapi Sayyidina Umar bukan di kalangan tu. Sayyidina Umar bapak debe dalam kampung. Tak ada orang berani dengan dia. Sayyidina Umar orang debe dalam kampung. Debe dia masuk Islam, dia ijtihad. Orang lain masuk Islam di Mekah ni senyap-senyap. Dia pergi depan Kaabah, asyhadu alla ilaha illallah. Tu Sayyidina Umar. Pergi berani dengan dia. Orang lain hijrah senyap-senyap, nusuk-nusuk dia hijrah ke Madinah. Sayyidina Umar ayat kau orang tu, esok aku nak pergi hijrah. Siapa-siapa yang nak bini dia jadi janda, tunggu depan tu. Dia ijtihad tu. Dia kata siapa-siapa nak bini dia nak jadi janda, tunggu aku depan tu, esok aku akan hijrah ke Madinah. Ini Umar tiba-tiba tak mana sabar dia nak bunuh anak dia masa kecil. Siapa sanggup, siapa berani cuek anak Sayyidina Umar? Tak. Ini Umar bin Khattab. Faham?
Faulidna fi syirki, lalu kami ada di kalangan kami yang lahir dalam keadaan syirik. Walakinna amanna billahi wa rasulihi, akan tetapi kita ni beriman kepada Allah dan Rasul. Walakinna haula hum abnauna. Boleh jadi ada di kalangan sahabat awak cakap lepas Nabi tinggal majlis dia ni, dia kata boleh jadi di kalangan anak-anak kita yang lahir dalam keadaan Islam. Tak? Fabalagan Nabi. Lalu sampailah ke Nabi cerita di kalangan mereka ni yang beranggapan 70,000 orang ni adalah di kalangan anak-anak sahabat yang lahir dalam keadaan Islam. Seperti Ibnu Abbas, seperti Ibnu Mas'ud, Ibnu siapa lagi? Anak-anak sahabat yang lahir dalam keadaan Islam. Lalu Nabi kata faqala humul ladina la yatatayyarun. Mereka ni Nabi kata orang yang masuk syurga tanpa hisap, pertama ciri-ciri mereka la yatatayyarun. Mereka tidak ada sikap beranggapan sial. Tatayyur ni zaman jahiliah dulu dia ada satu iktikad, satu kepercayaan. Kalau dia nak musafir, dia nak jalan, dia nak keluar kampung, nak pergi nega, dia nak pergi benda, dia akan ambil burung pati ke burung apa, tak? Dia akan lepas. Kalau burung ni pergi belah kanan, tanda perjalanan selamat. Kalau burung ni terbang pergi belah kiri, maknanya perjalanan ni tak selamat, tak boleh musafir hari ni. Ni dia panggil tatayyur. Tak? Beranggapan sial pada sesuatu hari, sesuatu masa, ataupun sesuatu tempat. Faham? Benda ni ada dalam masyarakat kita? Ada juga. Kita tak burung, kita main bewok. Bewok ni tak ada masalah depan, betul tak? Ini dipanggil tatayyur, beranggapan sial dengan sesuatu benda. Gelah cok. Ada aksiden ni, tak? Benda kaitan aksiden gelah cok ni. Tak ada kaitan apa pun. Tapi ini dipanggil tatayyur, beranggapan sial. Ini salah satu benda yang haram kita buat. Haram. Termasuk menganggap sial dengan hari-hari tertentu. Hari Selasa boleh kita nak buka kedai? Tak boleh hari Selasa. Tak boleh buka kedai hari Selasa. Buka hari Senin. Sebab apa Sebab hari Selasa sial. Contoh, beranggapan sial pada hari-hari tertentu. Termasuk juga bab Safar tadi. Bab bulan Safar. Bulan Safar, sebahagian masyarakat jahiliah dulu beranggapan sial. Bulan Safar ni tak boleh. Nak nega ke nak apa, jangan bulan Safar. Nak perang apa, jangan. Kalau bulan Safar ni. Sebab bulan bala. Bulan musibah. Tak? Lalu mereka beranggapan sial. Lalu mereka jadikan upacara-upacara tertentu. Antaranya upacara mandi. Upacara mandi, nak buang sial pada bulan Safar. Ini satu benda yang karut, kita kata. Bukan ajaran Islam. Malah Nabi mari, Nabi batalkan benda ni. Tiba-tiba ada orang nak periduk balik benda ni. Kita kena cakap, alhamdulillah, para asatizah kita, para ulama kita, ustaz-ustaz kita bercakap benda ni. Dan alhamdulillah, pihak JAKIM dah ambil tindakan. Alhamdulillah. Sebab benda lagu ni kita tak boleh biarkan. Tak boleh biarkan hidup dalam masyarakat begini. Kita sedih di tempat kita ni, ada satu benda yang cuba dihidupkan kembali. Minta maaf kita sebut kalau ada pokok-pokok Tok Said sini dah. Dulu tak pernah ada pak kita ni. Dia panggil haul. Dia buat haul di kubur Tok Basir. Tak pernah dibuat di zaman kita ingatlah zaman tok-tok kita dulu pun tak pernah buat isu haul. Faham tak haul ni benda? Kita ngaji juga ada haul ni dalam Islam. Orang tanya, ustaz ada tak haul? Kita kata ada haul dalam Islam. Cuma haul kita ngaji dalam bab zakat. Kan? Nak bayar zakat kan cukup haul kita kata. Tiba-tiba puak ni dia buat haul dengan kubur. Dia mari tarikh kematian hamba Allah ni, dia akan buat upacara di kubur ni. Seolah-olah dia nak hidup balik benda ni. Sebab dulu tak ada haul, dulu benda lain di kubur Tok Ku. Orang lama tak tahulah, orang lama sini dang ke tak. Dulu di kubur Tok Ku tu ada dia buat upacara pijak tanah. Siapa? Ada orang dang. Dang tak. Bila lahir bayi baru lahir, tak, tanah pertama yang akan dia pijak tanah kubur Tok Ku. Dulu nyakit ni ada dalam masyarakat kita. Bukan orang lain buat ni, Tok Imam buat. Tok Lebah hok je buat. Dia kira ambil berkat dengan kubur Tok Ku.
Kita tak nafi, kita kata mungkin Tok Ku ni orang alim. Mungkin. Sebab tak ada sejarah. Tak ada rekod dengan kita. Siapa Tok Ku ni? Tak? Mungkin kita beranggapan kita husnuzan, dia orang alim, dia Tok Lebah, dia orang soleh. Ataupun mungkinlah kita kata dia wali Allah. Mungkin. Kita tak tahu. Tak? Tapi tak boleh kita sampai tahap kita puja kubur dia, sampai kita anggap kubur dia berkat, kubur dia boleh tolak balik dan sebagainya. Contoh tadi lah. Buat majlis upacara pijak tanah. Benda untuk ambil berkat, supaya budak ni selamat daripada nyakit segala benda. Ni masalah kita kata. Hari ni baru dalam minggu 2 minggu lepas ke bila dia buat majlis. Tak, bukan orang lain buat, tak baru buat. Itu masalah kita ya. Orang kampung dia cuma ikut je. Tak. Orang kampung ni berdengar ikut dah, tak lebar buat. Dengan alasan nak memperingati ni orang soleh ni, orang baik ni. Kita kata tak salah nak ingat. Ziarah kubur pun tak salah, dia sunnah. Memang Nabi suruh kita ziarah kubur benar. Tapi upacara-upacara tertentu, kita buat zikir, kita buat gendang, kita buat apa kubur ni Nabi tak ajar lagu ni. Nabi ajar pergi kubur ni, kaedah dia, cara sunnah ziarah kubur ni, kita pergi doa kepada si mati. Berdoa kepada si mati. Hatta baca Quran, baca Tahajud, baca Yasin pun menjadi khilaf ulama. Sebahagian ulama tak membenarkan kita buat benda tu. Sebab alasannya Nabi tak buat. Sebahagian ulama kata boleh. Alasannya kita nak niat sedekah. Tak kira tak apalah hak tu. Tapi siapa mereka gendang kubur, siapa mereka ada buat qasidah buat benda kubur ni, kita kata ni karut. Cuba boleh mana-mana orang yang berwajib dia kena cakap benda ni. Kita bagi pihak kita boleh cakap di meja kuliah ni lah. Orang nak marah lah, kita hanya sebut. Tak patut buat benda ni. Jangan menghidupkan amalan-amalan jahiliah dulu. Tak? Dalam masyarakat kita, yang mana masyarakat kita ni banyak benda dia buat jahil. Tiba-tiba kita nak pergi peramal kubur. Baiklah kita peramal di masjid. Lebih baik lagi. Tak? Ni masjid ada 2-3 orang je. Kita pergi pun hidup kubur tu. La ilaha illallah. Tak ada apa-apa. Ini benda. Yang pertama, dia punya benda, sifat dia la yatatayyarun. Dia tidak beranggapan sial pada sesuatu perkara. Yang kedua, wala yastarqun. Dia tidak menjapi serapah yang karut-marut ni, dia tak buat. Japi serapah. Bukan semua japi serapah tak boleh dah. Jampi Nabi boleh. Jampi dengan ayat Quran boleh. Hak tak boleh mai baca bahasa Jawa terus. Tak faham benda langsung. Ni jangan, tak payah. Itu yastarqun, dia panggil jampi serapah. Tak? Orang Melayu kita ni banyak benda ni tak? Dia panggil mentera. Mentera tu, mentera ni tak? Tak payah. Nak berobat, nak japi, guna ayat Quran boleh. Guna hadis Nabi, guna zikir Nabi, doa Nabi boleh. InsyaAllah kita dalam usaha untuk terjemah satu kitab. Dia panggil kitab kau bahasa Arab, kita akan terjemah. Irqi nafsak, tajuk kitab dia. Jampilah dirimu sendiri. Dia ajar kepada kita zikir-zikir, ayat-ayat Quran yang patut kita baca. Ada japi pendek, ada japi panjang sikit, ada japi yang panjang sekali. InsyaAllah kita usaha doalah supaya Allah beri rajin. Sebab kadang-kadang malas juga nak nulis kitab ni tak? Biar kita boleh ada masa untuk kita terjemahkan buku ni. Tak ada tujuan lain, tujuan kita supaya masyarakat kita ni boleh baca sendiri. Ada berlaku masalah benda, gangguan benda, kita jampi sendiri. Tak payah, jampi ni dia ayat Quran je. Ayat Quran, hadis Nabi. Zikir-zikir Nabi, doa-doa Nabi. Tu kaedah dia. Tak perlu hari ayam panggang seekor, pisah sikat, tak payah. Cara dia hanya kita baca dengan betul ayat-ayat Al-Quran tadi. Perbetulkan bacaan, zikir-zikir dan juga doa yang Nabi ajar. InsyaAllah ni satu kita harap sebagai satu bekalan untuk ilmu kepada masyarakat, insyaAllah. Jadi yang kedua, sifat mereka la yastarqun wala yaktawun. Dan dia tidak al-kawi ni berubah dengan cara dia panggil zaman Nabi itu orang berobat pakai besi panah. Yaktawun ni dia berobat dengan pakai besi panah. Dalam ni dia terjemah mana? Yaktawun
dan tidak mencuri, dia kata dak. Yaktawun sebenarnya iktiwa al-kai. Dia berobat pakai besi panah. Faham tak? Kalau luka dia ambil besi panah lalu dia demah tempat luka tu. Mana dia tidak berobat dengan cara itulah. Tak. Dia tidak berobat dengan cara itu. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka ini orang yang betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini 3 ataupun 4 ciri yang Nabi sebut tentang golongan yang masuk syurga tanpa hisab. Lepas Nabi cerita lagu tu, faqama Ukashah, lalu bangunlah sahabat Nabi yang bernama Ukashah bin Mihsan. Sahabat yang disebut-sebut bahawa sahabat Ukashah ni dia jenis kelolo sekarang. Jenis kalau benda-benda tau. Tak ada apa-apa dia lu tanya soalan. Ini Ukashah. Lalu dalam hadis ni, dialah orang pertama yang bangun, ya Rasulullah, doalah supaya aku ni dari kalangan mereka. Dalam riwayat ni kata faqala aminhum ana. Ya Rasulullah, aku ni termasuk dalam golongan mereka ke? Ukashah tanya. Rasulullah pun jawab, qala na'am, ya, mu dari kalangan mereka. Tutung Ukashah tak? Maka bangun seorang lelaki lain lagi, aminhum ana. Sahabat lain lagi dari golongan Ansar bangun pula tanya, ya Rasulullah, aku termasuk mereka juga. Nabi tak jawab, Nabi hanya kata sabaqaka biha Ukashah. Ukashah dulu dang, mu tak dang. Mu tak dang kamu dalam bab ni, tapi yang mendahuluimu adalah Ukashah. Maknanya beraluhnya Nabi tak menafikan sahabat tadi, tetapi Nabi tidak mengiyakan dia. Tak? Cuma Nabi kata sekadar cukup dang Ukashah seorang lah, orang lain tak dang. Itu kita panggil akhlak Nabi dengan para sahabat. Dan ini hadis yang patut kita imani tentang adanya di kalangan umat Islam yang akan masuk syurga tanpa hisab seramai 70,000 orang. Dan kita berusahalah berdoalah supaya kita ni tergolong dalam golongan mereka. Kalau tak tergolong dalam golongan mereka pun, kita cuba berusaha untuk untuk menjejaki mereka. Sekadar tu, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.